Betul. Sekejap no. Pagi-pagi ni biasa busy, kita busy sikit tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum guys. Selamat pagi dan selamat hari Isnin Okey, so alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live pagi ni hari Isnin bersamaan dengan 7 Oktober 2024. Alhamdulillah berjaya live juga pagi ni. Macam biasa sebelum kita nak mulakan sesi live kita ni, minta bantu komen dekat ruang komen dulu, adakah audio dan visual saya clear. Kalau clear tu tolong komen padu dekat ruangan komen sebelum kita nak mulakan sesi kita hari ni lah. Alright, sebelum kita nak mulakan sesi kita. YHK kita, Waalaikumsalam Coach. Selamat pagi, selamat pagi. Sampai tu mohon untuk tekan button like, tolong tekan button love, alright, dan tolong tekan button share dulu. Sebelum kita nak mulakan sesi kita hari ni lah, insyaAllah. Okay, sebelum kita nak mulakan sesi kita, insyaAllah. Okay, seperti biasa, sebelum kita nak mulakan, suka saya nak memperkenalkan diri dulu kepada you guys yang mungkin pertama kali menonton sesi live pagi ni. Suka saya nak perkenalkan diri dulu. So, nama saya Syakil Haziq. Boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. Alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom, dan alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat certified financial technician CFTUS, alhamdulillah. Okay, dan saya juga telah habiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is Universiti Allah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan saya juga merupakan salah seorang jemputan panelis tetap dalam rancangan BIS Malaysia di RTM TV1, di mana saya banyak berkongsi pandangan tentang ekonomi, saya banyak berkongsi pandangan tentang isu-isu semasa dan juga terutamanya pasaran saham lah, which is that is my kepakaran saya lah, alhamdulillah. Dan insyaAllah baru-baru ni saya mendapat jemputan juga. Saya just nak share, nak berkongsi. Saya mendapat jemputan daripada pihak UiTM, daripada pihak UiTM. InsyaAllah dalam minggu ni kita akan ada perbincangan dengan pihak UiTM. Ada beberapa lagi panel-panel daripada pakar-pakar industri yang dijemput untuk kita membuat perbincangan ataupun dipanggil sebagai round table discussion untuk membincangkan berkenaan dengan semakan kurikulum untuk kos degree investment analysis dan juga kos diploma investment analysis lah. Dan saya adalah merupakan salah seorang panel jemputan daripada industri untuk kita nak bincangkan berkenaan dengan kurikulum apa yang ada course investment analysis di UiTM dan juga diploma investment analysis lah. So insyaAllah doakan supaya program tersebut dapat dijalankan dengan jayanya. Tolong komen amin kat orang komen, doakan amin insyaAllah. So saya telah dijemput, mungkin dah boleh declare diri sendiri sebagai pakar lah. Gurau okay, untuk kita semak kurikulum lah. Okay, so alhamdulillah sesuatu yang menarik bagi saya, menarik lah sebab saya ni pun juga merupakan bekas alumni UiTM. Jadi saya rasa sudah sampai masa untuk kita nak berbakti balik lah kepada bangsa dan agama kita lah, insyaAllah. Okay guys, so pagi ni kita nak share sikit lah sambil tu guys, tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan share juga, tekan button share, kongsikan kepada lebih ramai orang lagi, insyaAllah. Kita nak ajak kawan-kawan untuk join jugalah sesi live pagi ni. Okay, saya nak berkongsi sikit lah berkenaan macam mana sahabat kita, alhamdulillah mana kita dah bantu sahabat kita ni
dia berjaya capai lah, berjaya capai 6 bulan untung lepas tak rugi. Tuan Karudin kita ada bagi ni. Terima kasih Tuan Karudin, amin. Terima kasih atas doanya. Okay, so insyaAllah kita nak share sikit lah macam mana sahabat kita ni yang dah 6 bulan. Kita ada kawan-kawan kita yang dah capai 18 bulan untung lepas tak rugi. Ada yang beberapa bulan untung lepas tak rugi. Sudah pasti benda ni ada pasang surut lah. Dia ada turun, ada naik. Kita tak boleh expect kita akan sentiasa untung dan sebagainya. Itu pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu faham, di mana ada turun naik lah dekat dalam market ni. Dia tidak semestinya kita akan sentiasa untung. Itu yang anda kena faham. Tapi Alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat yang kita dah bantu. Cuma saya nak sharekan perjalanan kawan kita ni. Kita nak share perjalanan kawan kita ni, bagaimana beliau boleh sampai kepada tahap apa yang ada sekarang lah. Ini apa yang saya lihat, dan berdasarkan experience dan pengalaman saya, bukan setakat seorang tapi ramai yang kita dah bantulah sampai kepada tahap sebegitu. Ada beberapa perkara lah yang kita nak kena faham. Pertama sekali kita ambil nak cakap tentang perjalanan. Perjalanan ini saya sebut satu ni berkenaan dengan journey. So anda kena faham bila kita nak capai, okay, saya nak you faham satu konsep dulu lah. Sebab ramai orang boleh cakap, mengatakan bahawa okey, saya boleh buat profit, saya boleh buat keuntungan secara ni lah. Tapi tak ramai orang yang boleh kongsikan result selepas tolak rugi. Saya bagi tahu dengan anda tu terang lah. Sebab kebanyakan orang boleh cakap okey, aku profit sekian macam ni dan sebagainya. Tapi tak ramai orang boleh kongsi, boleh bawa tunjuk result selepas tolak rugi lah. Jadi Alhamdulillah kita boleh bawa result untung lepas tak rugi. You guys boleh tengok, anda boleh scroll dekat Facebook page saya. Kita ada beberapa orang yang kita share. Kalau you scroll lagi lama, ada lagi kawan-kawan kita yang lagi lama yang kita dah bantulah, yang dah berbulan untung lepas tak rugi. Ini adalah benda yang kita buat dan misi dan visi kita lah sebenarnya. Sebab kita nak bina independent, consistent independent profitable trader, di mana mereka trade semua sendirilah. Sebab kadang-kadang saya rasa pelik jugalah, sebab saya lihat ada yang pergi belajar. Satu nak kena faham, bila kita belajar, we want to learn, kita belajar dekat dalam pasaran saham, kita kena ada satu mentality yang nak kena ubah. Bila kita nak belajar saham ni, kita nak learn, kita nak belajar trading, kita nak belajar tentang saham, ada satu mentality yang kita perlu ubah, iaitu mentality mengharapkan tips. Satu benda yang kalau you boleh ubah mentality tips tu, that is good. Okay? Sebab selama saya ikut pengalaman saya lah, using my experience, lepas daripada kita belajar ataupun kita masuk kelas, kita masih mengharapkan tips. Tips ni maksudnya kita masih menantikan buy call lah. Kita masih menantikan buy call. So kalau you selama tu you masih menantikan buy call, sebab jangan cakap you je, saya pun buat benda sama kat lu. Okay. Dan kenapa kita menantikan buy call tu adalah kerana sebab kita tak faham. Kita tak faham macam mana dia punya method ataupun dia punya cara sebenar untuk kita nak buat duit dalam market ni. Sebenarnya kita tak faham. Okay? Tapi bila kita faham, sebenarnya kita tidak memerlukan pun sebenarnya tips ke, cadangan ke, buy call ke. So benda tu semua tak perlu sebenarnya. Saya cakap jujur, you don't need that. Even dia boleh tanya kawan-kawan kita, student-student kita, mereka tak perlu benda tu. Sebab mereka boleh buat keputusan sendiri. Sebab bila nak belajar tuan-tuan, saya nak you faham tentang satu konsep ni. When you learn, bila you belajar, benda yang paling utama adalah you mesti belajar. Saya cakap belajar saham je lah. Kita cakap belajar saham, bukan belajar benda lain. Bila kita belajar saham ni tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu dapatkan satu ilmu yang kita faham dan kita tidak mengharapkan bantuan orang lain. Itu perkataannya. Tidak mengharapkan bantuan orang lain. Maksudnya kita boleh buat keputusan itu sendiri. Kita boleh project saham tu nak ke mana. Kita boleh buat projection. Anda kena faham satu juga, projection tu bukan confirm tau. Okay, anda kena faham, projection itu bukan confirm. Dia projection itu adalah kita buat anggaran ataupun jangkaan dia nak ke mana. Itu tetap projection. Even kita dah bantu kawan-kawan kita untung berbulan pun, saya katakan ianya tetap projection, jangkaan. Dia bukan pasti, tetapi jangkaan. Anda mesti boleh buat benda tu. So selagi anda tak boleh buat benda tu, anda masih bergantung harap dengan orang. So anda akan susah lah nak konsisten tu, susah nak buat duit. Saya yakin you akan lebih banyak rugi daripada untung. You will be making more losses daripada profit. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya bercakap atas dasar pengalaman. Experience saya sendiri memberitahu bahawa kalau kita masih bergantung harap,
kita masih tunggu by call, kita masih nak kena ikut orang. Jadi selama itulah kita akan susah nak profit. Saya pun buat benda sama juga dulu. Sebab dulu saya tak faham, saya tak understand, saya tak tahu. Even saya dah belajar, dah masuk kelas, belajar macam-macam benda, indikator apa je lah saya tak belajar dulu. Cakap dengan tanya saya, apa indikator tak belajar? Semua indikator aku belajar. Termasuklah nama yang pelik-pelik semua kita belajar. Kan? Tapi kita masih terapung lah. Saya pun masih terapung juga masa tu. Sebab tak faham konsep dia. Dan walaupun dah habis belajar, ni based on true story lah. Even saya sendiri pun dulu habis belajar, okay, kita nak buat sendiri lah. Kita balik, kita nak buat sendiri. Tapi tak boleh. Bila tak boleh, kita masih mengharapkan nak dapatkan tips tadi lah. Macam saya katakan, kita harapkan tips, kita harapkan by call, kita harapkan benda-benda macam tu. Okay. Dan selagi kita mengharapkan benda-benda macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh beri jaminan agak susah dan sukar dan hampir mustahil anda boleh konsisten untung selepas tak rugi. Saya katakan bukan saya boleh bagi jaminan lah, memang mustahil lah. Mustahil lah. Kalau anda menggunakan fully pakai tips saja, berkemungkinan tinggi anda akan susah untuk anda nak profit. Susah anda nak profit. Kenapa? Sebab kita tak faham apa benda kita buat. Kita tak faham. Dia macam ni lah. Saya suka guna perumpamaan yang mungkin senang lah untuk anda nak faham. Saya guna this perumpamaan. Contohlah kita nak masak. Kita nak memasak sesuatu juadah ataupun sesuatu makanan. Okey, bila kita tak tahu cara nak masak, tuan-tuan, kita just ikut je orang. Kita main ikut je. Mungkin kita dapat hasil. Mungkin kita dapat hasil lah masakan yang kita buat tu. Tapi mungkin rasa dia tidak sepadu yang sepatutnya. Siapa setuju dengan saya? Tekan 1 dekat ruang komen. Macam tak ada orang kan ni, like dengan macam tak ada. Siapa setuju dengan saya? Kalau kita main ikut je, kita ikut tips je, tapi kita tak faham cara nak buat dia. Orang cakap campak ni, kita campak. Orang cakap buat ni, kita buat. Orang buat ni, kita buat. Kita follow je, tapi kita tak faham. So ini yang membezakan tuan-tuan dan puan-puan. Yang bila saya start faham, sebenarnya macam mana kita nak buat duit dekat dalam market ni, kita kena betul-betul faham dia punya game. Kita kena understand dia punya game. Dan saya bukan cakap sembang kosong, tuan-tuan. Kita ada result. You boleh scroll dekat saya punya Facebook page ni, pergi cari. Dekat live-live saya pernah kongsikan sahabat-sahabat kita ni, yang mana ada yang untung berbulan, ada yang untung berbelah-bulan pun ada. Untung lepas tak rugi, tuan-tuan. Ada. Anda boleh pergi scroll, pergi tengok dan pergi tanya dia. Jangan tanya saya, pergi tanya dia. Macam mana buat ni? Nanti dia akan cakap, pergi tanya coach saya lah. Nanti akan cakap. Okay. Benda tu penting, tuan-tuan. Kita nak kena faham, kita nak kena understand. Bila kita faham, insya-Allah dia jadi mudah. Dia macam apa-apa benda pun, tuan-tuan. Bagi saya nombor satu adalah kefahaman. Okay, apa-apa pun adalah kefahaman. Dan bila nak faham ni, tuan-tuan dan puan-puan, okay, saya nak share sikit lah. Bila kita nak faham benda, kita nak faham sesuatu benda, you want to understand something. Kita ingat tak zaman kita belajar tu, kita belajar. Dulu saya pun tak percaya benda ni. Saya dulu pun tak percaya. Saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak percaya apa benda yang saya cakap ni dulu. Saya tak percaya. Sebab dulu zaman kita belajar, kalau you ingat, tak kisahlah zaman tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku adalah kita ada cikgu, ada guru. Dan saya tak faham, cikgu dan guru ni tujuan utama dia adalah untuk memberi kefahaman. Ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat daripada buku. Ilmu kita boleh dapat daripada buku, kita boleh buka dekat Google, kita boleh dapat kat YouTube. Yes, itu namanya ilmu. Kita nak belajar, kita nak dapatkan ilmu, boleh. Kita boleh dapatkan semua ilmu tu ada dekat situ. Tapi lama kelamaan saya faham sebenarnya kenapa ada tugas cikgu, kenapa ada tugas lecturer. Sebab tugas mereka ini adalah untuk memberi kefahaman. Beza kalau kita ada ilmu dan kita faham dengan ilmu yang kita pakai. That's something yang different. Susah saya nak explain, tapi saya nak bagi tahu dengan anda, benda ni adalah benda sangat penting. Sebab bila you nak buat duit dalam market, it's not about the ilmu. You ada ilmu setinggi tebal mana pun, tapi kalau you tak faham, dia umpama macam tak guna lah. You ada ilmu, tak cakap anda tak ada ilmu. Ada yang kita dah jumpa macam sahabat-sahabat kita ni, dia pergi 7-8 kelas, 5 kelas, 7-8 kelas, tapi balik dia masih terapung. Sebab apa? Dia ada ilmu, nak kata dia tak ada ilmu, dia dah ada ilmu dah. Tapi apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah daripada tahap kefahaman dia. Adakah dia faham dengan apa yang dia guna pakai? Adakah dia faham dengan apa yang macam mana nak cara nak buat duit dengan cara betul? Dia faham ke? Itu persoalan dia. You kena tanya diri sendiri. Jangan tanya orang sebelah. Anda kena tanya diri sendiri. Okay, aku faham ke benda aku buat ni? Anda kena cuba tanya tu. Sebab dulu saya pun tak faham benda saya buat. Sebab bila saya cakap ni pun antara experience, pengalaman juga, tuan-tuan. Jadi bila saya masuk market, kita pun nak trade lah, niat nak trade, nak invest. Tapi kita tak faham benda kita buat. Tak faham ni maksudnya dia macam ni nak cakap, dia
tak ada langkah demi langkah. Perkataan senang nak faham. You tak ada langkah demi langkah. Okay, contoh. Jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, okay, kena beli. Okay, contoh saya bagi contoh. Jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, okay, kena beli. Okay, kemudian jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, kena stop loss. Example. Kena stop loss lah. Ini namanya langkah demi langkah. Bila you faham, dia mesti ada langkah demi langkah. Tapi bila you tak faham, you tak ada langkah demi langkah tu. You skip semua benda. You nampak, okay, beli terus. Tak nampak langkah demi langkah tu. Langkah demi langkah tak ada. Nak stop loss pun tak ada langkah demi langkah. Nampak dia jatuh, dia biar je. Sebab langkah pun tak ada. Tak ada apa-apa langkah. Sebab benda tu tuan-tuan, dia mesti ada step. Lepas jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, kena masuk. You kena faham konsep tu tuan-tuan. Bila anda faham, dia mesti ada langkah. Sebab bila you tak ada step, itu yang jadi persoalan akan keluar dalam kepala otak you tu. Okay, hari ni saham apa nak kena beli? Selagi you ada soalan tu, you ada question mark, hari ni saham apa nak kena beli, selagi you ada question tu, saya boleh bagi jaminan you akan susah nak untung lepas tu rugi. Saya cakap dengan tuan-tuan secara jujur, saya cakap, selagi anda ada persoalan tu, anda akan susah nak profit sebab anda tak faham. Selagi soalan tu terpacu dalam kepala otak anda, saham apa nak beli hari ni coach? Saham apa yang bagus hari ni? So bila that question keluar, bermaksud you tak faham benda you buat, you tak understand, you tak faham. So macam sudah-sudah kita tuan-tuan, sejujur saya cakap, kita tak ada bagi apa-apa tips. Okay, saya tak ada bagi apa tips. Saya cuma tunjuk jalan je. Okay, ini cara dia, ini cara dia, ini cara dia, ikut, buat je. Dan kena ni lah, buat dan kena faham lah. So bila dia dah start faham, dia buat sendiri. Kita lepaskan. Okay, kita lepaskan. Cuma sekali-sekala kita panggil balik. Sebab macam kita belajar lah tuan-tuan, bila kita belajar dekat sekolah ke, kat zaman universiti ke, kita rasa kita faham, kita rasa kita tahu benda kita buat. Tapi bila lecturer check, bila cikgu check, okay, awak salah sebenarnya kat sini. So cikgu bagi pangkah contoh. So ini apa yang saya buat dengan student-student saya. Kita bantu mereka daripada segi begitu. Kita betulkan mana yang perlu dibetulkan, kita betulkan. Cuma kita dah bagi jalan, kita bagi ni jalan dia kau ikut. Okay, lepas dah dapat jalan, apa kita boleh buat? Saya tengok awak ikut tak jalan tu betul-betul. Mungkin kadang-kadang macam saya katakan tadi, dia rasa macam kita rasa kita faham. Sebab sepanjang saya coaching lah dengan student-student yang saya dah coaching ramai ni sebenarnya, bukan seorang dua, dah ramai, berpuluh dah saya rasa. Jadi apabila kita coaching mereka ni, saya dapati antara masalah utama adalah nombor satu adalah daripada tahap kefahaman. Bukan kita tak ajar, kita dah ajar. Saya dah cakap dah, kalau nak buat huruf A besar. Tapi bila sampai dekat dia buat huruf A kecil. Dapat tak idea dia? Boleh follow tak kan? Kalau follow tekan 2 kat orang komen. Komen tak macam tak ada orang nak belajar kan? Komen 2, jap spam 2, tekan 2 5 kali dekat orang komen. Sambil tu tolong tekan love. Tekan love lebih sikit. Like tak ada tak apa, love kena lebih sikit. Pagi ni kita share tips lah. Mana tanya ke coach tak ada buat kelas ke apa, semua setakat ni tak ada lagi. Kalau nak tahu boleh join kita punya group Telegram. Kalau ada saya pun tengoklah macam mana ikut mood sekarang. Kalau nak buat kita buat, kalau tak nak buat tak payah buat pun tak apa. Okay, tak payah buat pun tak apa. So depends, kalau kita nak buat kita buat, kalau tak ada minta maaf kita tengok on demand. Kalau ada yang nak kita buat, kalau tak ada kita tak buat. So siapa nak tahu boleh join group Telegram, kita share dekat ruangan komen tu. Boleh join dulu. Sekiranya ada. Kalau tak ada, maafkan saya lah. Sebab kita nak fokus dengan student-student yang kita bantu coaching lah. So coaching, lagi sekali kita coaching pun kita tak buka kepada public. Minta maaf kalau siapa yang tanya, mungkin ada yang PM, sebelum anda PM saya bagi tu siap-siap, kita tak buka kepada public. We are not opening in the public lah. So ini adalah sesi tertutup. Okay, kita buka kepada public. Minta maaf minta maaf. Alright, so itu yang saya nak anda faham lah. I want you to understand benda ni. Sebab bila kita faham ni tuan-tuan, insyaAllah dia jadi mudah. You cakap lah benda apa pun kalau kita faham, dia akan jadi lebih mudah. Dia bukan bagi jaminan kita boleh buat duit. Kita faham, bagi jaminan boleh buat duit. Tak. Tapi dia jadi akan jadi lebih mudah lah. Sama je. Kita buat apa-apa pun dalam hidup ni mula-mula memang susah. Tapi bila kita dah start faham, ada orang bagi tahu, okay, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, kau kena betulkan macam ni, kan lebih mudah. So terpulang lah, ada hak masing-masing. Terpulang masing-masing lah. Ada orang mungkin dia nak berilmu saja, tapi dia tidak mahu berfahami lah, faham dengan ilmu. Itu penting untuk faham ilmu yang kita belajar. InsyaAllah bila anda faham ilmu yang anda belajar, insyaAllah dipermudahkan lah. Anda boleh faham dengan mudah. Itu yang pertama, faham ilmu. Nombor satu saya tekankan, you kena faham benda you buat. Bila you faham, insyaAllah dia mudah. Itu pertama. Nak consistent profit senang je. Jawapan dia faham. You buat apa tu, you faham ke tak? Kalau ada persoalan, sama apa boleh beli hari ni saham ni okey lagi tak
Boleh lagi tak Sam ni boleh pegang lagi tak So kalau ada soalan-soalan tu maksudnya you tak faham benda you buat. Saya cakap jujur je. Minta maaf keras sikit tapi saya kena cakap jujur. Sebab saya pun macam you juga dulu. Kita kejap-kejap tanya, Sam ni okey tak Boleh tak Kita duk tanya kan. Kita tak faham benda kita buat. So kalau tak faham dia macam susah lah macam mana you nak buat duit sebab kau tak faham. Unless kalau you faham dia tak akan keluar soalan-soalan macam tu. Sam ni boleh lagi tak So even macam student kita yang dah berbulan pun dia tak ada tanya soalan macam tu. Soalan cepu cemas dia tanya. Sam ni boleh pergi lagi tak Okey lagi tak Berapa lagi tak Boleh masuk tak dia tak ada soalan tu. Sebab dia dah tahu nak masuk kat mana, dia dah tahu dekat nak exit kat mana, dia dah tahu nak stop loss kat mana, dia dah tahu nak pilih saham yang macam mana. Dia mesti ada complete set tu. Itu dia panggil step by step. Bila you faham, dia mesti ada step by step tu. Sebab insyaAllah bila you faham step by step, dia akan jadi lebih mudah. Itu yang pertama. Itu pun cerita pertama je tau. Itu yang nak kena repair dulu. Okay. Yang kedua, ni penting jugalah. Sepanjang saya coaching, saya dapati yang paling penting juga nombor 2 ni, lepas you dah faham, you dah understand, you have the knowledge, you dah faham you punya knowledge tu tadi, baru datang nombor 2. Nombor 2 adalah nak cakap klise jugalah, tapi dia memang bagi saya paling utama adalah disiplin lah. It's all about disiplin. Sebab kalau disiplin you out, disiplin tak ada, so dia akan jadi satu perkara yang sukar lah. Sebab throughout kita punya coaching pun kita nampak lah. Throughout coaching saya dengan student-student saya nampak antara masalah utama juga adalah daripada segi disiplin. Di mana disiplin ni maksudnya apa? Disiplin ni sebab contoh, dah tahu dah sepatutnya masuk kat situ tapi tak masuk. Dah naik atas boleh masuk. Satu. Itu memang masalah lah. Okay. Yang kedua, daripada segi masalah untuk stop loss. Maksudnya, dia dah tahu dah dekat mana kawasan sepatutnya dia kena emergency exit. Tapi dia tak nak stop loss. Dia tak ada disiplin kat situ nak stop loss kat mana. So, dia biar je. So, bila dia biar, dia itu makin mengarut lah. Maksudnya, makin jatuh lah. Makin jatuh dan kalau rezeki you baik, dia naik balik. Kalau rezeki tak berapa baik, maka dia akan terus jatuh dan dia tak naik. Itu lagi pening kepala lah. Kalau rezeki okey, kalau dia naik balik okey. Tapi kalau rezeki tak baik, dia jatuh terus sampai ke bawah, tak pening kepala. Sebab kita ada case juga student kita, maknanya dia dah profit lah sepatutnya, dah untung dah bulan tu. Tapi sebab kan ada 2-3 saham yang sepatutnya saya tanya, tahu tak kat mana nak stop loss? Tahu. Bila tanya dia cakap, tahu nak mana stop loss? Tahu. Kat mana stop loss? Dia tunjuk kat sini. Betul lah tempat stop loss, dia cakap tu betul. Tapi kenapa tak stop loss? Sebab saya rasa dia boleh naik balik. Jadi itulah bagi saya yang paling penting juga adalah disiplin, tuan-tuan. Yang nak buat macam mana pun, minta maaf cakap, it's all about disiplin. Tapi kalau disiplin you out, so susah jugalah. Segak sukar jugalah. Saya cakap minta maaf, sukar jugalah. Tapi kalau disiplin you okey, tak ada masalah, memang follow, ikut je kan. Follow disiplin sangat ketat. Stop loss jaga. Stop loss jaga, nak masuk pun ikut follow step by step, ikut langkah demi langkah tadi. So should be okay lah. Sepatutnya should be okay. Tapi kalau disiplin tak ada disiplin ni adalah benda yang subjektif, tuan-tuan. Kita tak dapat nak latih. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan secara terang, saya tak dapat nak latih disiplin you. Sebab disiplin ni bergantung pada diri sendiri. Siapa setuju dengan saya? Cuba tekan 2 dekat ruang komen. Betul tak? Kan? Nak sebut disiplin ni, mana boleh kita nak suruh you, paksa you kena ikut macam tu. Ianya tetap bergantung pada diri sendiri lah. Sebab tu bila nak buat duit dekat dalam market ni, at the end of the day, it depends on you. Bergantung kepada you sendiri. Adakah you ni seorang yang akan follow disiplin, ataupun you jenis yang tak ikut, langgar je kan, main ikut sekati je. So dependable. Dia bergantung kepada diri sendiri juga. So saya tak boleh katakan semua orang boleh sukses dekat dalam industri ataupun bidang ni. Sebab ianya tetap bergantung pada diri sendiri. It depends on you. Sebab kalau ada orang, kita dah bagi dah langkah. Saya dah bagi langkah dah. Ini cara dia, ini jalan dia, ini step dia, kau tinggal ikut. Lepas tu dekat ni masuk, ini exit, ini stop loss, saya dah tunjuk. Cara pilih saham ni semua macam ni. Saya dah tunjuk dah A sampai Z saya bagi. Tapi bila dia come out, dia masuk, tapi disiplin tak ada. Dia ikut suka dia je. Dia rasa dia nak masuk, dia masuk. Dia rasa dia nak keluar, dia nak keluar. Dia rasa dia nak apa, suka hati dia nak buat apa, dia buat je. So apa saya boleh buat? Saya tak boleh buat apa lah. I cannot do anything lah. Tapi at least kita dah bantulah, kita dah tolong. Tapi satu lagi penting, tuan-tuan, suka saya nak bagi tahu jugalah, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya hakikat dia, tuan-puan, kita nak cakap tentang strategi, teknik, sistem ke apa, tak kisahlah. Strategi, sistem dan teknik ni adalah satu, saya panggil alat.
I still consider it as alat lah. Dia ni bukan satu benda yang perfect. Tidak ada benda yang sempurna. Anda kena faham, tak ada benda yang sempurna. Sebab by the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak buat duit dekat dalam market ni, kita sentiasa bercakap berdasarkan konsep rezeki lah. Dan kita kena faham rezeki itu bukan di atas tangan strategi, teknik ataupun formula tadi. Strategi itu tetap bergantung kepada pencipta kita. Rezeki bergantung kepada Allah lah. Saya cakap tuan-tuan. So kita usahalah, at least yang penting kita kena usahalah. Kita kena ada strategi, kita ada teknik, kita ada formula. So sama ada dia jadi tak jadi itu bukan sebab strategi tu power ke, teknik tu power ke, awak dah betul-betul faham ke, tapi last sekali, akhir sekali tuan-tuan, dia tetap balik kepada kita punya rezeki lah. Rezeki juga penentunya. Tapi at least kita ada usaha lah. Janganlah macam strategi tak ada, tak apa pun tak faham. Lepas tu apa lagi satu apa benda pun tak faham. Kemudian apa lagi, tak ada disiplin. So macam mana nak dapatkan akhir sekali tu? At least kita kena ada usaha, ada effort, ada usaha, ada pengorbanan. Ini nak berkorban sikit pun tak boleh, nak belajar pun malas kan. Lepas tu expect kita dah senang nak buat duit dekat market. Susah lah macam tu tuan-tuan. Benda tu ada proses dia. Ada proses dia, ada langkah dia, ada step dia. Okay, ada langkah demi langkah. So hopefully you get something daripada apa yang saya kongsikan pagi ni. Pagi ni kita tak ada share berkenaan dengan benda yang berat-berat lah. Kita just kongsikan apa yang saya rasa penting lah untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu. Yang saya rasa penting untuk diperbetulkan sekiranya benda tu anda masih tak betulkan lah beberapa perkara tadi, insyaAllah. Alright. Okay tuan-tuan dan puan. So I believe, saya percaya itulah apa yang saya nak kongsikan pagi ni. Kalau anda rasa benda ni bermanfaat, tolong tekan button share. Kongsikan dekat kawan-kawan lain. Sebab saya rasa tak ramai orang kongsikan benda ni. Bila orang share, biasanya orang akan terus share, okay, gunalah strategi ni, okay, gunalah indikator ni, gunalah method yang ada ni. Bagi saya benda tu nombor 2, nombor 3 nombor 2, nombor 3. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah, dia kat belakang. Sebab apa-apa pun kena betulkan diri sendiri dulu. Saya katakan tadi lah, dia gunalah jahit macam mana pun dia punya indikator, tapi kalau disiplin tak ada tak ada function teman. Kenapa saya cakap tu? Sebab saya tahu kita dah pernah coach ramai student. Dia saya faham, bila disiplin tak ada, benda dah ada dah, benda dah follow dah. Ada kawan-kawan boleh buat bulan-bulan, tapi kenapa tak boleh? Sebab disiplin out, disiplin tak ada. So itulah benda yang penting yang saya rasa kena betulkan diri sendiri dululah sebelum nak masuk strategi teknik. Strategi teknik tu senang nak ajar. Very simple kita boleh ajar. Sekejapan kita boleh tunjuk, kita boleh bagi tahu ini cara dia, ini formula dia. Tapi yang paling susah ialah untuk nak memperbaiki diri sendiri, tu yang susah sebenarnya. It takes time lah, dia ambil masa. InsyaAllah tuan-tuan. Alright, so guys, so I think itu je apa yang saya nak share untuk pagi ni. Terima kasih yang sedang menonton dan juga yang bakal menonton. Dan sekali lagi tuan-tuan, tolong doakan semoga urusan saya minggu ini dipermudahkan. Untuk sesi, kita ada sesi dengan pihak UiTM, di mana kita akan menyemak kurikulum untuk kos degree investment analysis dan kos diploma investment analysis, di mana saya dipanggil sebagai panel industri, panel industri yang pakar. Berikan diri sendiri pakar lah daripada industri, untuk kita gurau untuk kita nak semak lah kurikulum kos degree investment analysis dan diploma investment analysis di bawah UiTM, insyaAllah. So doakan, amin. Kau tolong komen amin kat orang komen, amin sikit. Doakan semoga semuanya dipermudahkanlah urusan. Dan saya juga tuan-tuan, saya juga doakan semoga urusan tuan-tuan dan perempuan juga dipermudahkan, amin, insyaAllah. Dan semoga anda semua menjadi seorang consistent, profitable investor ataupun trader, insyaAllah, amin. Komen amin dekat orang komen. Doakan untuk diri sendiri dan doakan untuk kawan-kawan yang sama-sama join sesi live ni, yang tengok live ni. Doakan untuk diri sendiri. Takkan nak doakan diri sendiri pun tak boleh. Doakanlah untuk diri sendiri tuan-tuan. Alright tuan-tuan, so I think itu sajalah apa yang saya nak kongsikan untuk pagi ni. Kalau anda rasa bermanfaat, sharekan. Kalau anda rasa bagus, tag kawan-kawan anda yang duduk tergapung tu. Dan satu lagi, dekat ruang Telegram tu boleh join. Boleh join kita punya channel Telegram. Sekiranya kalau kita ada sesi-sesi yang lebih kondusif lah, lebih advance, insyaAllah kita akan share dalam tu. Sekiranya ada, saya tak bagi jaminan. Sekiranya ada, kalau saya rajin nak buat, kita akan share dekat dalam
grup Telegram, insya-Allah. Alright. Okay guys, so saya rasa itu saja. Thank you so much. Saya nampak Puan Ashkin kita. Terima kasih join. Tuan Hafiz, Amin, terima kasih. Tuan Abdul Wahid, terima kasih join sesi live pagi ni, insya-Allah. Jadi sesi live ni insya-Allah kita akan teruskan setiap pagi kalau saya berkesempatan kita akan buat. Cuma esok mungkin tak sempat. Jom kita siap-siap lah. Esok mungkin tak sempat. Esok kita ada urusan belah pagi, insya-Allah. Alright, so saya rasa itu saja guys. Thank you so much. Assalamualaikum, selamat pagi. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye bye.